Okey, selamat sejahtera kepada Sonoran. Hari ini saya akan membuat video demonstration untuk Particle Work Report yang ketiga. Okey, sebelum itu nama saya Adrian Lana Bennett dan bernombor pendaftaran 20 DE21 F1013. Okey. Okey, kita mulakan dengan part A. Untuk part A, soalannya ialah nyatakan untuk nilai T0 kon. Untuk nilai B tersebut ialah yang saya dapat 0B. Sekejap. 0B 00000111, iaitu 3 digit 1 di bahagian belakang itu bermula dengan 0, 1, 2 untuk tempat tersebut, untuk 1. Secara keseluruhannya inilah 0B 00000111. Okey. Untuk yang kedua pula, saya telah membuat pengiraan untuk nilai TMR 0H dan TMR 0L untuk membuat 500 milisecond delay pada coding kita. Okey, untuk kiraan ini seperti biasa kita menggunakan formulanya, iaitu T system sama dengan 1 bahagi 4C bahagi 4 bahagi dengan prescale. Dan jawapan saya dapat untuk T system ialah 16 microsecond. Okey. Untuk step yang kedua saya menggunakan NOC. Formula yang digunakan adalah desired time delay bahagi dengan T system. Dan jawapan saya dapat adalah 31,250. Dan step yang ketiga ialah kita perlu mencari NOC untuk maksimum 16 bit tolak dengan NOC. Dan jawapannya adalah 34,286. Dan step yang keempat ialah tukarkan nilai XY tersebut kepada dari desimal kepada hexadesimal. Dan setelah saya menggunakan kalkulator, jawapannya adalah 85 EE dan nilai TMR 0L yang kita dapat ialah 0x EE, manakala nilai TMR 0H nilai yang kita dapat adalah 0x 85. Okey, kemudian kita balik pada block diagram untuk I/O system. Untuk part A, block diagram saya buat ialah seperti ini, yang merupakan LED-nya. Input yang kita dapat LED bermula dengan kaki RD0 hingga RD7. Kemudian pada oscilloscope juga kita sambungkan untuk RD0 dan RD7 di bahagian bawah. Okey, untuk ini saya akan jelaskan pada bahagian detail nanti. Okey. Untuk flowchart seperti biasa kita bermula dengan command start, kemudian turun kepada output port D, kemudian turun kepada trace D 0B 0000 0000, kemudian turun kepada lat D 0B 1100 1100, turun kepada ansel D 0B 0000 0000, turun kepada T0 con bersamaan dengan 0B 0000 0111 yang nilai kita dapat pada soalan yang pertama tadi, yang bersamaan juga dengan TMR 0 bersamaan dengan 0 on. Kemudian turun kepada command set TMR 0 1 IF, turun lagi TMR 0 sama dengan off, dan kemudian clear TMR 0 IF dan kemudian akan stop. Okey, kemudian di sini saya akan balik kepada MPLAB untuk coding kita. Okey, untuk part A seperti biasa kita menggunakan trace. Untuk trace bermula dengan trace T 0B 000000 yang port D merupakan output kita. Kemudian lat D samaan dengan 0B 1100 1100 untuk initial condition tersebut. Kemudian answer D semuanya kosong, iaitu 0B 000 sebanyak 8 digit. Turun kepada while dan kemudian loop forever, kemudian turun kepada lat. Pada lat kita akan menggunakan toggle lat D tersebut, kemudian T0 delay, kemudian di bahagian bawah ini menggunakan jawapan yang kita dapat daripada part A tadi 0B
0000111 untuk timer tersebut. Prescale kita gunakan juga. Dan jawapan saya dapat tadi daripada TMR 0H dan TMR 0L untuk 0H kita letakkan nilai 0x 85 dan 0x untuk 0x EE untuk TMR 0L. Kemudian T0 con bits TMR 0 on sama dengan 1 untuk menghidupkan TMR 0. Kemudian gunakan while. Untuk bahagian bawah ini kita menggunakan T0 con bits TMR 0 on bersama dengan 0 untuk memadamkan TMR 0 tersebut. Untuk clearkan pula sama juga menggunakan 0 juga. Okey. Kemudian kita balik pada litar atau part A. Untuk part A kita memerlukan penambahan selain daripada partikel lepas, kita menggunakan osiloskop untuk part A ini. Okey, sama juga seperti partikel lepas juga, kita menggunakan 8 LED. Seperti dinyatakan soalan perlu menggunakan 8 LED. 8 juga resistor. Untuk resistor 330 ohm. Dan kemudian kaki tersebut, setiap kaki tersebut disambungkan daripada RD0 hingga RD7. Seperti di bahagian kanan ini. Disambungkan pada RD0 hingga RD7 benda power. Kemudian yang saya masukkan osiloskop ialah kaki A tersebut dimasukkan kepada RD0, kemudian kaki B untuk osiloskop disambungkan kepada RD7. Sebelum itu saya akan cuba run dulu untuk dapatkan waveform kita. Okey. Untuk waveform kita dapat, okey, seperti ini dinyatakan di sini. Okey, ini. Yang saya masukkan 500 milisecond tadi adalah jarak di antara ini hingga ini, 500 milisecond. Okey. Jadi dapat kita buktikan bahawa jarak tersebut untuk waveform tersebut adalah 500 milisecond seperti soalan nyatakan tadi. Dan waveform kita dapat adalah square wave. Okey. Untuk LED, ia akan bergerak mengikut keadaan LED tersebut. Seperti ini untuk waveformnya. Contoh LED 1 dan 2, LED 4 dan 5 akan hidup. Kemudian berselang-seli pula dengan LED 2, LED 3 dan LED 6, LED 8. Sama juga bentuk waveform kita dapat tadi. Okey, selesai untuk bahagian A. Kita balik pula untuk bahagian B. Okey, ini merupakan data telah saya buat. Sebelum balik pada bahagian B, kita nyatakan observation dahulu. Untuk observation, from my observation, the LED were blinking as what we have done in the coding on IPLab. As example, the LED turned on by 500 millisecond delay. I also has been used the oscilloscope for the circuit and get the square wave for the result. Okay. Okay, untuk part B, perlu menggunakan plot diagram. Plot diagram saya buat ialah seperti biasa PLC 18F45K22. Input yang kita gunakan adalah clock switch 1 masuk pada kaki RA4. Output yang kita gunakan LED itu daripada RD0 hingga RD7. Okey, balik pada flowchart, kita menggunakan start masuk pada input dan output. Untuk input T0 CK1, kemudian output port D. Kemudian untuk komponen ketiga, kita menggunakan reset value TMR0L, kemudian enable global interrupt pin, enable peripheral interrupt pin, enable TMR0 interrupt pin, disable TMR0 interrupt flag, interrupt on falling edge. Boleh turun kepada awal, masukkan do TMR0 on selection bit, turun pergi pada awal, check if stream 0 IF reset, kemudian turn off
TMR0 clear, TMR0IF, kemudian stop. Okey, di sini saya untuk yang command ketiga tadi akan kita masukkan pada coding. Okey, saya akan masukkan pada coding dulu. Part B. Okey. Untuk coding part B ini apa yang saya masukkan coding di sini kita menggunakan apa yang saya telah lakukan pada flowchart tadi, masukkan reset value sehinggalah kepada interrupt overlay edge. Dan seperti di sini kita menggunakan trace A bits, trace A 4 sama dengan 1 untuk setkan T0 CK1 sebagai input. Kemudian output yang untuk port D kita gunakan 0B00000 dan seterusnya juga sampailah kepada answer A. Untuk incon bits .GIE kita masukkan nilai 1 sehinggalah kepada TMR0IF TMR0IE untuk 1. Kemudian kembali semula kepada 0 daripada 0F hingga intet GO sebagai 0. Okey. Untuk selection bit TMR0 kita gunakan 1 nilainya port D bersamaan dengan TMR0L. Okey, sama juga seperti yang tadi. Untuk turn off dan clear kita gunakan 0. Kita berbalik pula kepada ditar, open project, window 33 secret babi. Okey. Untuk part B, perbezaan daripada soalan yang pertama tadi, kita tidak menggunakan oscilloscope tapi kita menggunakan clock. Dan penambahan untuknya ialah switch dan satu resistor lagi, 9 semuanya, dan clock disambung pada PLC kita. Dan pengekalan pula untuk yang dikekalkan untuk kita sambungkan AD0 hingga AD7. Okey. Okey, saya akan cuba run dulu. Okey, untuk yang kali pertama, okey, LED 8 akan menyala. Kita tekan lagi, LED 7 menyala, LED 8 semula, LED 6, LED 8. Okey, untuk apa yang kita akan dapat untuk output ni ialah sebanyak 255 kali yang LED ni akan melakukan penyalaannya. Dia masukkan nyalaannya apa yang kita lakukan pada coding tadi. Okey, di sini kita telah tetapkan untuk 255 kali untuk nyalaan tersebut. Okey, sehinggalah 255 kali. Kemudian masuk pada report. Okey, untuk penerangan 255 kali tersebut di observation saya. Okay, from my observation, the LED will generally turn on when the switch is pressed. Okay, apa yang saya buat tadi adalah saya tekan switch tersebut dan LED akan menyala. Sebagai contoh, LED 7 will turn on when I press the switch at the second time. Okay, apa yang saya tekan sebanyak 2 kali tadi, LED 7 telah menyala. Kemudian ia akan teruskan sehingga 255 kali sebelum reset kepada condition 0B0000000. Okey. Andai kata kita tekan sebanyak 255 kali, ia akan kembali semula ataupun reset kepada condition 0B0000000.
Itulah apa yang saya masukkan untuk LED nyalaan tersebut. Sebabkan kita telah riset kan pada coding kita di MPLAB. Okey, kita kembali kepada soalan. Untuk part C, seperti biasa menggunakan ball diagram. Ball diagram telah saya bina ialah clock switch 1, kiraan 20 ataupun 20 counting. Ini untuk inputnya juga untuk clock dan switch 1. Dimasukkan kepada kaki RA4. Kemudian output yang kita gunakan ialah buzzer, LED, motor. Okey, buzzer disambung pada kaki AC0, untuk LED disambungkan pada kaki port B. Kemudian motor disambungkan pada kaki RC1. Kemudian kita balik pada flowchart. Flowchart yang saya bina mudah. Okey, untuk flowchart yang soalan part C ini menggunakan command start, kemudian turun kepada input dan output. Untuk input kita menggunakan switch 1, output yang kita akan menggunakan ialah motor, buzzer dan LED. Kemudian turun kepada if press push button or switch 1 lower than 20. Ya, lower maksud kurang daripada 20, kita tekan switch 1. Kemudian motor akan hidup on atau buzzer will off. Kemudian turun kepada komponen keempat. Untuk situasi yang keempat, if press push button equal to 20 equal to 20 atau bersamaan dengan 20, motor akan off atau buzzer akan on. Motor akan off dan buzzer akan on. Kemudian akan stop apabila kita stop running simulation tersebut. Okey, kita balik pada coding di MPLAB. Kita cuba buka dulu. Okey. Part C, okey. Sama juga seperti coding kita bina tadi. Cuma penambahannya adalah pada kaki trace A bits, trace D bits dan trace B bits. Untuk trace A kita gunakan button, trace D kosong hingga D1 kita menggunakan motor dan buzzer. Kemudian port B kita LED menggunakan output 0B000000. Sama juga 235 untuk TMRL 0L. Okey. Sama juga seperti coding sebelum ini untuk bahagian ini. Kemudian beralih kepada di bahagian bawah sama juga, dan penambahannya daripada T0 con bits TMR 0 on bersama dengan 1 to selection bit tersebut. Kemudian di bits juga kita tambah di bahagian sini, D0 bersama dengan 0, D1 bersama dengan 1. Sama juga untuk else sama juga, cuma nilai output yang kita guna ialah 1 untuk D0 dan D1 kita gunakan 0 outputnya. Okey, untuk lebih memahami saya akan cuba buka Lita dahulu. File, open project, embedded, dia ke pasti. Okey, ini Lita saya telah bina untuk bahagian C ataupun part C kita. Okey. Secara keseluruhan boleh saya katakan part C ini kita memerlukan komponen tambahan sebagai rujukan untuk soalannya. Sebagai contoh, alatan tambahan saya perlu guna ialah resistor ditambah semula tapi dengan nilai 1K. Kemudian untuk bipolar ini saya gunakan 2in 2222. Kemudian tambahan pula untuk relay saya gunakan sebanyak 5 volt power kita gunakan. Kemudian tambahan dengan motor dan bateri sebanyak 12 volt. Sama juga seperti di bahagian kanan ini, penambahannya adalah sama juga untuk yang bahagian ini tadi, seperti resistor, relay, bateri, dan penambahan untuk di sini adalah buzzer supaya kita dapat output yang kita dapat nanti. Okey,
Perbezaan untuk kaki resistor dan LED ini saya masukkan kepada RB0 hinggalah RB7. Okey, dan clock yang disambung pada RA4 sama juga seperti soalan 4B tadi. Kemudian RD0 kita hanya menggunakan RD0 dan RD1 sebagai output kepada ataupun input masukan kita daripada motor dan buzzer. Okey. Kita cuba buat simulasi dahulu. Okey. Seperti yang dikatakan tadi, motor kan hidup pada keadaan awal. Dan andai kata saya tekan switch ni sebanyak 20 kali ataupun bersamaan 20 kali, buzzer akan hidup, akan berbunyi. Sebagai contoh, saya akan cuba 1 hingga 20. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan yang terakhir 20, buzzer akan berbunyi. Okey, setelah saya reset, buzzer akan mati dan semasa buzzer berbunyi tadi, motor kita dalam keadaan mati ataupun tidak hidup. Okey, itu adalah result yang telah saya dapat. Kembali pada soalan. Okey, untuk observation circuit ini, from my observation during the simulation on Proteus, the motor was in on condition before I press the push button or switch and the buzzer in off condition. After that, when I press the push button or switch until equal to 20 times, the motor was off and the buzzer was on. It will keep repeatedly for every 20 press on push button or switch. Okay. Okay, untuk conclusion yang saya dapat ialah in conclusion, I can build my C programs for PLC timers and counters as a result of this particular fault. I create the program using MPLAB software, then I run it using Proteus software to simulate the circuit. Also, I am flexible in using Proteus to simulate and draw PLC timers and counters. I can also construct hardware circuit for timer and counters. The T0CS bit of T0 con register is used to select whether timer 0 should function as a timer or a counter. Unless a different prescaler value is chosen, the module increments every clock in timer mode T0 CS -0 by default. After writing to the TMR0 register, timer 0 incrementing is prohibited for the 2 instruction cycles. Unable to get around this, I have been modified value the enter into the TMR0 record to make for expected loss increments. Setting the T0 CS bit selects the counter mode 1 and then timer 0 increase